Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid, baiklah murid-murid sekarang cikgu akan bimbing awak untuk latihan bagi tajuk manusia ya. Cikgu harap kamu telah pun menonton video yang cikgu kongsikan. Jadi sekarang tibalah masa untuk cikgu bimbing awak untuk membuat latihan yang terdapat dalam buku Aktiviti Sains tahun 1. Okey, jadi cikgu harap ada bersama dengan awak sekarang ialah buku Aktiviti Sains tahun 1 dan juga alat tulis. Okey. Baik, kita lihat muka surat yang pertama untuk tajuk ini iaitu muka surat 23. Okey. Okey, deria manusia di mana dia suruh sesuaikan bahagian tubuh dengan derianya. Okey, mula apa nak buat? Tulis tarikh dulu. Okey, hari ini 18 hari 6 atau bulan Jun 2021. Okey, baik. Sesuaikan. Okey, di sini ada nama anggota badan. Okey. Kemudian di sebelah kanan ialah deria dan di tengah ialah gambar kita punya anggota badan. Okey, yang pertama kita tengoklah ya, apakah deria yang disenaraikan? Hidung, mata, lidah, kulit. Okey. Mana hidung? Okey, kita sesuaikanlah. Okey, ni hidung. Okey, takkan tak kenal kan? Okey, mata. Sesuaikan untuk mata. Kemudian cari lidah. Mana lidah? Okey, ini lidah. Kulit. Ya. Okey, gambar yang terakhir dan akhir sekali objek seterusnya, deria seterusnya ialah telinga. Okey. Okey, kemudian kita padankan pula dengan fungsinya tadi. Okey, tadi kita tengok yang pertama hidung. Apa fungsi hidung? Bau, pendengaran, penglihatan, sentuhan atau rasa. Jadi kegunaan atau fungsi hidung ialah untuk menghidu bau. Mata pula. Okey, fungsi mata. Apakah fungsi dari mata? Iaitu untuk penglihatan. Okey, iaitu kotak yang ketiga. Okey, lidah. Apa fungsi lidah? Ada pendengaran, sentuhan atau rasa? Ya, jawapannya ialah rasa. Manakala telinga? Kulit. Kulit yang mana satu? Okey, sentuhan. Dan akhir sekali telinga ialah pendengaran. Okey, sesuaikan. Okey, dah siap. Kita lihat pula muka surat 24. Okey, bahagian tubuh dan deria. Bantu bahagian tubuh di bawah untuk mengenal pasti deria yang betul. Dia suruh awak cari mana laluan dia untuk sampai kepada fungsi tubuh badan dengan deria. Okey, tengok mata. Apa tadi deria mata? Untuk penglihatan. Jadi kita kena carilah laluan dia. Okey. Cikgu gunakan warna yang ni dulu. Cikgu gunakan yang lebih kecil lah. Supaya nanti. Okey, kita pun gerak. Cari jalan. Ini garisan. Cikgu nak guna pensel ya. Okey. So, okey, gerakkan. Kita cari. Okey, macam awak main puzzle kan? Okey. Okey, penglihatan kat bawah tu ya. Okey, kita pun dah sampai. Maaflah cikgu tak boleh nak buat lurus ya. Pakai cursor ni susah sikit. Okey. Kemudian hidung. Yep. Dia punya derianya ialah deria bau. Anggotanya ialah cikgu gunakan warna yang berbeza. Kamu boleh guna pensel warna boleh juga ya. Okey. Kita cari mana laluan dia. Belok. Okey, belok. Pusing. Okey. Turun. Okey, dah sampai. Okey, seterusnya pendengaran. Kita guna warna lain pula. Okey, warna biru lah pula. Okey. Kita cari laluan untuk sampai anggota telinga nak sampai dekat deria, fungsi deria dia. Okey. Gerakkan. Awak dia buat elok-elok sikit lah ya.
cikgu punya ni susah sikit nak kontrol. Sebab cikgu pakai cursor. Kalau cikgu ada pen, note pen tu senang sikit. Okey, pusing. Cari laluan dia. Saya sengit pula dah. Sampai. Okey, kemudian nak cari laluan untuk deria lidah. Lidah iaitu rasa. Tukarlah warna lain juga. Cikgu tukar warna purple pula. Okey, cikgu pun mulakan perjalanan. Okey, mulakan perjalanan. Kita nak cari mana deria rasa ni. Okey, pusing. Okey, kat ujung ni Dan akhir sekali ialah deria sentuhan. Cikgu tukar warna kuning. Okey, kita cari laluan untuk dia sampai. Tak nampaklah pula warna kuning. Cikgu tukarlah. Ambil warna orange. Okey, pusing. Udah tak tahu mana nak cari ni Kita gerakkan. Pusing-pusing dia sikit tak kisah, janji awak boleh sampai nanti Okey. Okey. Dah siap Okey. Seterusnya kita pergi ke muka surat 25. Okey, kita nak buat kemahiran pengelasan di sini pengelasan tentang deria rasa tadi. Okey, macam biasa sebelum tu kamu tulislah tarikh hari ni Okey, kelaskan objek mengikut ciri yang dikenal pasti menggunakan deria rasa. Deria rasa kita guna anggota yang mana? Hidung ke, mata ke, telinga ke, kulit ke ataupun lidah? Lidah lah kan. Kita nak makan, nak rasa apa, kita masukkan dalam mulut. Jadi deria lidah ni, anggota lidah ni lah yang memainkan peranan deria rasa. Okey, jadi ada 2 kategori sahaja. Rasa manis ataupun rasa masam. Kita tengoklah apa yang kita nak rasa, objek yang kita nak rasa ni. Okey, yang pertama ialah gula. So, gula-gula ni apa rasanya? Manis ke masam? Awak suka makan gula-gula kan? Kenapa awak suka makan gula-gula? Sebab rasanya, rasanya manis. Jadi, tuliskan di sini gula-gula. Okey, dah siap. Okay, kita tengok yang kedua, limau. Apa rasa limau ni? Ni, limau rasanya masam. Jadi type dekat kategori masam So limau. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga madu. Dalam bahasa Inggeris ni kita kata apa? Honey kan? So apa rasa madu? Okey, madu rasanya manis Okey, yang seterusnya ialah buah tembikai. Siapa sini suka makan buah tembikai? Saya. Cikgu pun suka sangat makan buah tembikai. Kenapa cikgu suka makan buah tembikai? Cikgu tersalah yang ni. Minta maaf Ni tarik madu, bukan manis. Okey, kenapa cikgu suka makan buah tembikai? Sebab buah tembikai rasanya manis. Jadi, duduklah dalam kumpulan manis. Okey. Seterusnya ialah asam gelugur atau kita panggil asam keping. Jadi, siapa pernah makan buah asam gelugur? Manis ke masam? Masam. Okey. Asam gelugur. Okey. Okey, seterusnya
Aiskrim. Semua orang suka makan aiskrim ni. Okay. Siapa yang tak suka makan aiskrim? Rugilah kan. Kenapa suka makan aiskrim? Especially kanak-kanak ni. Sebab aiskrim rasanya manis. Okay, walaupun macam-macam flavor dia kan. Tapi hakikatnya dia rasa manis. Ya. Kemudian yang seterusnya ialah buah mangga muda. Mangga muda ni maksudnya belum masak ni, hijau tu. Kalau kita makan mangga muda ni rasanya apa? Ya, rasanya masam. Okey. Kalau mangga yang dah masak ranum tu, warna kuning tu, ya rasanya manis. Ya. Okey, ni kita cakap tentang rasa mangga. Dan akhir sekali ialah cuka. Ya. Cuka juga rasanya masam. Okey. Dah siap ya. Latihan di muka surat 25. Okey, kita dah boleh bezakan rasa makanan yang manis dan masam menggunakan deria rasa kita iaitu anggota lidah. Okey, kita lihat muka surat yang seterusnya. Okey. Okey. Baik. Gunakan deria sepenuhnya. Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi yang berikut. Okay, ada dua situasi. Ya, satu situasi dalam keadaan bilik yang gelap. Ya, manakala situasi yang kedua, di dapur di mana seorang budak sedang berbual dengan mak dia. Kita tengok lihat situasi yang pertama. Bayangkanlah diri kamu tu dalam keadaan yang gelap. Kamu tak nampak apa-apa pun. Ya, tak boleh nak melihat dah. Ya, jadi kita tak boleh nak gunakan deria penglihatan kita dalam situasi yang tersebut, betul tak? Jadi apakah deria yang kita boleh gunakan? Bila kita nak bergerak, jadi deria yang kita boleh gunakan ialah deria sentuhan. Cikgu pakai inilah senang. Okey, deria. So kamu warnakan ya. Cikgu bulatkan. Okey. Jadi deria sentuhan. Okey. Okey, situasi yang kedua. Saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selesema. Dia tak boleh nak menghidu, maksudnya dia tak boleh nak guna deria mana? Anggota mana? Anggota hidung dia, ya. Jadi apakah deria yang dia boleh gunakan? Okey. Jadi dia boleh gunakan deria rasa dia. Ya. Dia boleh rasa manis ke, masam ke, ya, sebab dia tak boleh menghidu. Yang dia boleh ialah rasa. Okey? Okey, dah selesai. Okey? Baik, seterusnya kita lihat latihan yang terakhir. Okey? Alia alat bantu. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya Puan Fatimah membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Okey, ini salah satu kenapa kita kena jaga deria kita elok-elok ya. Ini salah satu sebab kalau kita tak jaga deria kita dengan baik boleh menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada alat bantu ya untuk menggunakan panca indera deria kita secara optimum. Okey. Baik. Jadi kita tengok kat sini. Okey. Alia ni dia ada masalah rabun. Dia tak boleh lihat objek jauh dengan jelas. Jadi mak dia pun bawa dia jumpa dengan doktor mata. Jadi dia tanya, bagaimana keadaan mata anak saya doktor? Okey. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia tadi? Baru tadi cikgu cakap kan? Okey. Apa masalahnya? Masalah yang dihadapi oleh Alia ialah dekat sini kan, tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Jadi masalahnya ialah dia rabun. Okey. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Okey, berkaitan dengan deria mana? Ya, deria penglihatan. Dan apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Jadi kalau orang rabun ni selalunya macam mana dia nak melihat dengan jelas? Dengan memakai cermin mata. Jadi alatnya ialah
Cermin mata. Jadi itu saja jawapan yang perlu kamu tulis. Okey? Okey, itu saja latihan untuk minggu ni. Okay, minggu depan kita akan masuk kepada topik baru unit 5 iaitu haiwan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.